Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran muamalat. Okey, pelajaran yang keempat iaitu Al-Qardu. Apa itu Al-Qardu? Okey, kita tengok sama-sama. Ini adalah isi kandungan yang terdapat dalam tajuk Al-Qardu. Yang pertama iaitu pengertian Al-Qardu, yang kedua hukum Al-Qardu, yang ketiga dalil Al-Qardu, yang keempat rukun Al-Qardu, dan yang terakhir adalah hikmah Al-Qardu. Okey, kita lihat sama-sama. Okey, pengertian Al-Qardu terbahagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Okey. Al-Qardu bermaksud dari segi bahasa bermaksud potong atau memotong. Manakala dari segi istilah pula ialah memberi milik sesuatu benda kepada seseorang dengan syarat dikembalikan semula. Okey, maksudnya senang kita nak faham, memberi hutang kepada seseorang dalam bentuk mata wang ataupun barang, tapi mestilah dikembalikan semula. Okey, kita tengok apa perbezaan antara pinjam dengan hutang. Apa perbezaan ni antara pinjam dan hutang? Pinjam ni adalah hendaklah mengembalikan semula barang yang dipinjam. Kita dah pinjam, kita mestilah pulangkan semula. Manakala hutang pula adalah hanya mengembalikan barang yang senilai atau seumpamanya. Contoh, kita hutang duit RM10. Kita pun pulangkan balik RM10 nilai yang sama, tapi bukanlah not duit RM10 tu yang sama. Okey, itu adalah perbezaan pinjam dan hutang. Okey, ini pula berkenaan dengan hukum Al-Qardu. Okey, hukumnya akan berbeza mengikut keadaan sesuatu situasi. Okey, hukum bagi Al-Qardu ni ada 4. Sunat, haram, makruh dan wajib. Kita tengok untuk hukum sunat, agama menggalakkan agar bantu-membantu dalam perkara kebaikan. Maka hukumnya adalah sunnah. Okey, kita membantu orang, beri pinjam, meminjam, hukumnya sunat dalam keadaan susah, saling bantu membantu. Okey, manakala hukum haram pula, orang yang ingin berhutang membelanjakan untuk perkara yang haram. Seseorang ni nak berhutang, tapi dia menggunakan duit hutangnya tu untuk perkara yang haram. Maka hukumnya di situ adalah haram. Okey, bagi hukum wajib pula, orang yang ingin berhutang sangat-sangat memerlukannya. Contohnya macam pandemik sekarang ni, dalam keadaan PKP sekarang ni, ramai orang yang sangat-sangat susah. Nak makan susah, nak makan bercatu. Maka orang-orang seperti ini adalah wajib bagi dia untuk berhutang. Sebab apa? Sebab untuk meneruskan kehidupan, untuk makan, untuk minum, anak-anak dan sebagainya. Okey, untuk hukum makruh pula, makruh bagi orang yang ingin berhutang tidak dalam keadaan terpaksa. Okey? Tidak dalam keadaan terpaksa. Okey, ini pula adalah dalil Al-Qardu, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afa katsirah." Daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-245, artinya siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, iaitu ikhlas, supaya Allah melihat gandakan balasannya dengan berganda-ganda baiknya. Itu adalah dalil Al-Qardu daripada Al-Quran.
Manakala ini adalah dalil al-qardu dari segi hadis. Rasulullah bersabda, hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yuqridu muslima qaradan marratain illa kana ka sadaqatiha marrah." Riwayat Imam Ibnu Majah. Ini pula adalah erti daripada sabda Rasulullah tadi. Ertinya adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah seorang muslim yang memberi satu hutang kepada muslim yang lain baginya mendapat ganjaran sebanyak 2 kali, melainkan ganjaran adalah bersama-samanya seperti memberi satu sedekah kepada setiap kali hutang. Okey, seterusnya rukun al-qardu. Rukun al-qardu ada 3. Okey. Kamu tengok yang dalam kotak warna pink, al-aqidani, al-ma'qud alaihi dan as-sighah. Okey, apa itu al-aqidani? Al-aqidani adalah 2 orang, iaitu pemberi dan penerima hutang. Okey, ma'qud alaihi adalah barang yang dihutangi. Apa barangnya? Contoh duit. As-sighah pula adalah lafaz ijab dan qabul. Kita tengok penerangan rukun al-aqidani rukun al-qardu yang pertama, iaitu al-aqidani, 2 orang, iaitu pemberi dan penerima hutang. Okey, penerangan dia apa? Yang pertama, seorang yang ahlut tabarru', iaitu boleh menguruskan harta, baligh dan berakal. Dua-dua orang ni, penerima dan pemberi hutang ni, mestilah tabarru', iaitu orang yang boleh menguruskan harta, baligh dan juga berakal. Okey, yang kedua pula, mestilah dengan kehendak sendiri, bukan dengan paksaan. Okey, kita tengok pula penerangan al-ma'qud alaihi, iaitu barang yang dihutangi. Yang pertama, barang yang mempunyai nilai. Contohnya macam wang, makanan, kenderaan dan sebagainya. Okey, yang kedua pula, barang tersebut disifatkan dengan jelas. Contohnya, tahu jenisnya, sifat dan kuantitinya untuk dipulangkan. Contoh, pinjam RM10, maka pulanglah RM10. Hutang RM5, pulang RM5. Tahu nilai dia. Okey, macam tu. Dan yang terakhir, as-sighah, iaitu lafaz ijab dan qabul. Lafaz ijab dan qabul ni mestilah menggunakan lafaz yang menunjukkan makna hutang. Contohnya, saya pinjam duit awak RM10 ni. Okey, baiklah, nanti pulangkan ya. Contohnya macam tu lah. Okey, tengok dengan lebih jelas contoh lafaz ijab. Okey, contoh lafaz ijab, saya hutangkan kepada kamu benda ini. Ambillah ini dan pulangkan gantinya. Okey, itu contoh lafaz ijab. Manakala contoh lafaz qabul, dengan wang ini terhutanglah saya. Saya berhutang dengan kamu. Okey, ataupun saya terima wang ini sebagai hutang. Okey, bila dah berhutang mestilah kena pulangkan semula. Okey, yang terakhir kalinya ialah hikmah al-qardu. Apa dia hikmah al-qardu ni? Apa dia hikmah berhutang? Okey, kita lihat yang pertama, hikmah berhutang adalah memenuhi tuntutan agama agar amalan tolong-menolong dalam kebaikan diterapkan dalam
jiwa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mengukuhkan hubungan persaudaraan dalam Islam. Dan yang terakhir, dapat bekerjasama dalam menyelesaikan masalah. Okey, dengan berakhirnya hikmah Al-Qardu, maka berakhirlah untuk tajuk Al-Qardu, iaitu hutang. Wallahualam, kita akan sambung tajuk lain pada akan datang. Assalamualaikum.